Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99. Usul dirayah hadis, satu panduan mudah untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusof ni. Kita dah masuk usul ke-20. Okay, usul ke-20, hadis-hadis yang dianggap sebagai sandaran dan punca bagi amalan dan upacara haul. Haul ni apa, sambut hari kematian pula ni, haul ni. Tidak ada satu pun yang sahih dan sharih. Adapun hadis sahih yang sering dikemukakan, ia tidak lebih daripada menyatakan Nabi SAW pergi berziarah ke kubur para syuhada di Uhud semata-mata. Ziarah kubur. Tidak ada tertentu dah. Tarikh tertentu dah. Dia sama sekali tidak menunjukkan amalan haul dengan makna yang dimaklumi sekarang. Haul ni ada tarikh tertentu tiap-tiap tahun dah. Okey. Jadi semuanya tidak sahih dan tidak sharih. Dhaif ataupun palsu dah. Gitulah kira dah. Antara hadis yang menjadi sandaran hukum bagi upacara haul itu adalah seperti berikut. Contoh pertama. Wa akhraj al-Baihaqi 'an al-Waqidi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhud fi kulli haulin wa idza balagha asy-sya'bi rafa'a sawtahu fa yaqulu assalamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Thumma Abu Bakr radhiyallahu anhu kullu haulin yaf'alu mithlu dhalik. ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهما وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتيهم وتدعو وكان سعد بن أبي وقاص يسلم عليهم ثم يقبل على أصحابه فيقول ألا تسلمون على قوم يردون عليكم بالسلام. Maksudnya Al-Bahaqi meriwayatkan daripada Al-Waqidi. Kata beliau, Nabi SAW sentiasa berziarah ke makam para syuhada di Uhud. Kubur orang-orang mati syahid di Uhud setiap tahun ni. Dan sesampainya di sana bagi dia mengucapkan salam dengan mengeraskan suaranya. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas semua berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 24. Abu Bakar juga melakukan sedemikian setiap tahun. Kemudian Umar pun, kemudian Uthman buat benda tu lah. Macam Nabi buat lah. Fatimah juga selalu menzahir mereka syuhada di Uhud dan beliau berdoa juga. Sa'ad bin Abi Waqqas mengucapkan salam kepada para syuhada tersebut. Para orang mati syahid di Uhud lah. Pergi Uhud ya. Kemudian ia menghadap kepada para sahabatnya dan berkata, mengapa kamu tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang akan menjawab salammu? Dia akan jawab salam, orang yang mati syahid tu akan jawab salam. Itu contoh pertama. Contoh hadis yang kedua, riwayat kedua dia. Haddatsani al-Musanna. Qala haddatsana Suwaid. Qala akhbarana Ibn al-Mubarak. Qala Ibrahim bin Muhammad. An Suhail bin Abi Salih. An Muhammad bin Ibrahim. Qala. Kana an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti qubur asy-syuhada'i 'ala ra'si kulli haulin fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Bermaksud At-Tabari dengan sanadnya. Meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim. Katanya, Nabi SAW pergi ke kubur para syuhada. Uhud, orang mati syahid di Uhud lah, ada perang Uhud lah. Di permulaan setiap tahun lah. Bagi dia mengucapkan, Assalamualaikum berkat kesabaranmu, kamu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Abu Bakar, Umar dan Uthman juga pergi hampir sama lah. Buat benda tu dah. Jadi hadis contoh kedua pun serupa, hampir sama. Contoh pertama cuma ada Fatimah. Ada beza sikit sebanyak lah. Cumanya maksudnya hampir sama lah. Bisa ke kubur Uhud. Dan soal itu tersebut haul lah. Tapi dah. Ada sebab kulli haulin. Setiap tahun juga dah. Haul ni setahun sekali dah maksudnya dah. Okay, contoh ketiga. Qala Abu Ghassan. Qala hadisnya Abdul Azim bin Umran. An Musa bin Ya'qub Az-Zam'i. An Abbad bin Abi Salih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti qubur asy-syuhada bi Uhud 'ala ra'si kulli halin fayaqulu Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Qala wa ja'aha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman radhiyallahu anhum.
Bermaksud Ibn Syabah. Ibn Syabah dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abbad bin Abi Saleh. Katanya, Nabi SAW pergi ke kubur para syuhada, orang mati syahid ni, di Uhud, di permulaan setiap tahun. Ala ra'si kulli halim. Pada setiap tahun lah, permulaan setiap tahun. Bagi dia berkata, Assalamualaikum, berkat kesabaran kamu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Fani'u kebaddar lah. Abu Bakar, Osman dan Osman juga pergi juga lah. Dia buat benda sama macam Nabi buat dah. Pergi ke Uhud, bisa macam tu lah dah. Kerujukan. Contoh pertama tadi dikemukakan oleh Suyuti dalam Syarah As-Sudur bisyarah hal mauta wal qubur. Muka surat 28. Itu dari kitab Imam Suyuti. Contoh kedua dikemukakan oleh Ibn Jarir Tabari dalam Jami' Al-Bayan, tafsir dia dah. Jilid 16 muka surat 407. Dan contoh ketiga dikemukakan oleh Ibn Syabah dalam Tarikh Al-Madinah jilid 1 muka surat 132. Okey, kita nak bahas lah. Okay, pertama ada komentar pertama. Perkataan haul berasal di bahasa Arab haul. Dia artinya secara bahasa adalah tahun lah. Haul ni maksudnya tahun lah. Setahun sekali, setahun lah, tahun lah. Adapun yang dimasukkan dengan perayaan haul sebagaimana dilazim dilakukan oleh masyarakat Islam di mana-mana tempat lah. Bukan Malaysia saja. Khususnya di Nusantara. Ialah acara memperingati hari ulang tahun kematian seorang tokoh. Masalah haul ni khusus untuk kematian seorang tokoh. Terutamanya tokoh agama dekat kuburnya. Tokoh agama biasanya panggil haulnya. Tapi ada juga kita ni raja kita dah. Raja dah. Tapi biasanya tokoh agama dah. Yang kedua, acara haul ni biasanya diselenggarakan di halaman perkuburan si mati. Yang diperingati atau sekitar kubur. Jadi kat kubur masalah ni. Masalah kubur dah. Kalau jauh sikit, teh sikit. Ni tidak. Tapi susah cari kubur dia. Tetapi ada juga yang diselenggarakan di rumah. Tapi ada dah. Di masjid dan lain lah. Adapun waktunya biasanya diselenggarakan tepat pada hari ulang tahun kewafatan si mati yang diperingati dia. Biasanya betul-betul hari sama dengan hari kematian dia. Tarikh hijrah ke tarikh putih ke biasa ada haulnya. Biasa tarikh hijrah lah. Acara ini kadang-kadang berlangsung sampai 3 hari 3 malam lah. Dengan aneka persembahan dan ritual. Ada haul sambut teguh majlis. Haul ni ya banyak acara. Kadang-kadang 3 hari 3 malam pun ada dah. Ada persembahan, ada ritual, setengah-setengah ada ritual dah. Penyembelihan binatang seperti lembu, kerbau, kambing pun ada dah. Dan sebagainya untuk menjamu para hadirin adalah suatu yang lazim dalam acara ini. Tempat kita ni ada sikit-sikit dah. Indonesia banyak ni. Nah. Okey, komentar ketiga. Antara maksud penyelenggaraan acara ini ialah untuk mengirim pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau tanya alasan ini, nak kira pahala lah. Tahlil dan bacaan-bacaan lainnya lah. Di samping untuk tujuan seperti tawasul. Ada seorang lagi tujuannya untuk bertawasul dengan orang yang dihauli lah. Orang yang tok guru, tok wali tu mati tu. Nak tawasul dengan berkat, dengan jah dia dah. Tabaruk mengambil berkat daripada si mati dah. Dan hak berat lagi ada istighasah. Dah memohon pertolongan daripada si mati. Minta tolong, minta hajat daripada tok guru, hak tok wali, hak mati dah. Ini biasa terjadi dah. Dia bukan sekadar tawasul tabaruk, ya lebih lagi istighasah. Minta terus dengan tok wali, minta hajat dah. Dan pelepasan nazar kepada si mati. Ini lepas nazar dah. Nazar kepada Allah SWT pada si mati. Pasal si mati ni dia telah anggap masuk ke alam ketahanan dah. Tuhan kecil, Tuhan dewa dah. Dewa Zeus ke apa, dewa ni dewa tok wali lah, wali kutub wali apa tu dewa lah. Tu keedah. Orang-orang sufi melampau yang gitulah. Disebutkan bahawa tujuan sebenar acara tersebut diadakan adalah dalam rangka mengenang sejarah hidup seseorang yang dianggap sebagai tokoh. Kalau kita tanya, jawab gitulah. Untuk jawab mana istighasah minta hajat tu lah. Tapi perbuatan dia ada. Kalau kita tanya, nak suruh ingat, nak mengenang jasa dah. Ada kiri pahala. Nah, tapi apabila kita tengok ritual apa amalan dia, kita nampak ada unsur-unsurnya istighasah, tawasul, tabaruk dah. Ada unsur minta hajat, ada unsur syirik dah. Oleh sebab itulah momentum haul selalu dinanti-nanti dengan tujuan meneladani perjuangan orang dahulu. Kadang-kadang dia tunggu tarikh. Itulah tarikh kematian haul tu. Dengan tujuan. Dia katalah untuk tigu dah. Nak meneladani perjuangan Tok Guru, Tok Wali dulu dah.
Komentar keempat. Berbalik kepada hadis yang menjadi sandaran hukum bagi upacara haul yang dikemukakan di atas. Tadi kita baca tiga contoh hadis. Ia sama sekali tidak layak dijadikan pegangan. Nak pegang sikit abuk pun tak boleh dah. Andai kata hadis itu benar-benar ada dalam kitab mana-mana kitab karangan Al-Bahaqi, tetap juga tidak boleh diterima pakai. Pertamanya sandar daripada Bahaqi tadi. Ya, asal kitab Imam Suyuti nah. Dia kata ambil daripada kitab Bahaqi. Kalau dah betul setahu mana pun betul-betul dia kitab karangan Bahaqi, tak boleh pegang juga. Tetap juga tidak boleh terima pakai, dia kata dah. Ini kerana riwayat itu tidak mempunyai isnad yang lengkap. Sanad pun tak lengkap dah. Al-Bahaqi tidak mungkin sempat bertemu secara langsung dengan Waqidi. Bahaqi ni jauh ni. Dia 400 lebih ni. Dekat 500 dah. Jauh dah Imam Bahaqi ni. Waqidi ni peringkat awal lagi dah. Dah peringkat awal lagi dah. 100 lebih 200 hijrah ke apa ni. Dia peringkat awal lagi. Kerana beliau lahir pada 384 hijrah. 384 hijrah lahirnya Bahaqi. Al-Waqidi pula telah meninggal dunia pada tahun 207 hijrah. Jadi Waqidi meninggal tahun 207 hijrah. Imam Bahaqi pula 384 hijrah. Jauh sangat dah. Dah. Tak mungkin bertemu dan macam mana dia boleh sampai sana. Tak mungkin bertemu lah dah. Bagaimana pula mungkin Al-Waqidi secara langsung meriwayatkan hadis itu daripada Rasulullah SAW. Waqidi pula putus berapa ratus tahun. 207 hijrah ni jauh juga dengan Nabi dia. Waqidi secara langsung meriwayatkan hadis itu daripada Rasulullah SAW. Padahal beliau Al-Waqidi baru lahir pada tahun 130 hijrah. 130 hijrah. Siapa dia sanad ni? Siapa cerita ni siapa ke Waqidi dia? Sedangkan dia lahir 130 hijrah, meninggal 207 hijrah. Tu Al-Waqidi. Ini berarti mata rantai sanadnya terputus. Ni hak cerita contoh satu adalah. Apalagi Al-Waqidi telah dilemahkan hadisnya oleh majoriti ulama ahli hadis seperti Al-Bukhari sendiri. Al-Bukhari kata sikit berat dah tu maksudnya. An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan lain-lain. Sehingga Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih, Ibn Hajar Asqalani menyimpulkan status dengan kata beliau matruk ditinggalkan hadisnya sekalipun luas ilmunya. Walaupun puji ilmu yang hebat, matruk hadisnya ditinggalkan hadisnya sekalipun luas ilmunya. Nah, salah satu takrifan dia lah. Ada setengah takrifan kata matruk ni tertuduh berdusta dah. Sebab baru dia ditinggalkan hadisnya. Dia belum dipastikan berdusta tapi tertuduh. Banyak sangat tuduhan orang ke atasnya penipu dia. Tak apalah. Komentar kelima, jika diandaikan hadis ini sahih sekalipun, tetap ia tidak boleh jadikan dalil tentang perayaan haul. Kalau kita anggap sahih sungguh lah. Betul-betul Nabi buat, betul-betul sahabat buat dah. Abu Bakar, Umar, semua-semua buat. Betul buat sungguh dah. Tapi tak boleh jadi hujah bagi haul dah. Justru bukankah terdapatlah hadis ini hanya ziarah kubur saja? Tak sebut ke tarikh. Kalau kata Raqsu, hadis pertama tak sebut tarikh. Tak ada sebut Raqsu pun tak sebut dah. Hadis kedua, ketiga tak ada sebut Raqsu dah. Pala tahun. Awal tahun tu aja agak tarikh berapa. Satu hari bulan apa kata Muharram ke tak? 2 Muharram, ketiga Muharram tak sebut dah. Tak ada sebut tarikh pun dah. Kalau betul riwayat tu dah. Lalu bagaimana boleh disamakan dengan perayaan haul yang lazim diamalkan manusia pada zaman sekarang dengan aneka variasi acaranya yang khas? Ini tak ada acara khas, secara ziarah bersalah. Macam bersalah kau kubur biasa. Lepas tu ada kata gapo nak baca, ada qasidah, ada baca sejarah ke, tak ada gapo-gapo. Pakai klik gitu dah. Tu kalau nak pakai riwayat tersebut lah. Buat cara nak pakai, cara pakai mana jangan kita ambil dalil tu tapi pakainya tidak sebegitu, lebih hak nak pakai ni. Ia sama sekali tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya ni, upacara khusus ni. Komentar ke-6, hadis yang kedua yang dikemukakan oleh Tabari juga tidak sahih. Di dalam isnadnya sekurang-kurangnya gugur 2 orang perawi. Hadis kedua, contoh kedua ni. Hak kata kepala setiap tahun tu dia ziarah ni. Nabi ziarah, Abu Bakar ziarah, Umar ziarah, apa tu? Gugur 2 orang perawi riwayat Tabari itu tersebut. Muhammad bin Ibrahim bukan sahabat Nabi SAW pula. Dia hanya seorang tabi'in. Tiba-tiba di sini dia telah meriwayatkan terus daripada Nabi SAW tanpa perantaraan sahabat. Maka riwayatnya ini mursal lah. Selain itu Imam Ahmad mengatakan riwayatnya munkar. Mursal, sekarang dia mursal, dia orang tak suruh mursal, berat lah. Lepas dia pula da'if pula, munkar, riwayatnya munkar dah. Tak boleh percaya dah, dia tertolak dah. Ketujuh, sanad hadis yang ketiga pula dah. Juga tidak sahih. Abbad bin Abi Saleh menurut Ali bin Al-Madini adalah perawi yang da'if. Abbad bin Abi Saleh tu perawi yang da'if dah, mengikut Ali bin Al-Madini dah.
Dia bukan sahabat Rasulullah SAW. Sebaliknya adalah seorang tabi'in. Jauh lagi dia bukan tabi'in. Tabi'in. Dua orang gugur dah. Dua orang perawi paling tidak telah gugur di atasnya. Mungkin ayahnya Abu Saleh dan Abu Hurairah. Mungkin juga orang-orang lain. Siapakah mereka dah? Ayahnya Abu Saleh dan Abu Hurairah kau apa tak mungkin kita nak bubuh kononnya dah. Ayah dia nama Abu Saleh. Abu Hurairah tu sahabat. Abu Saleh tu tabi'in. Kalau nak kira, kalau logik pun dah. Tapi sebenarnya siapa dah? Tak tahu dah. Musa bin Ya'qub yang mengambil hadis ini daripada Abbad juga tidak lebih baik daripada Abbad. An-Nasai mengatakan dia da'if. Lebih kurang lah sama-sama da'if. Musa bin Ya'qub ni da'if dia. Serupa dengan Abbad bin Abi Saleh. An-Nasai mengatakan dia da'if. Abdul Aziz bin Imran yang mengambil hadis ini daripada Musa bin Ya'qub pula seorang perawi matruk. Pula dah ni. Jadi masalah bawah dia lagi Abdul Aziz bin Imran pula berat lagi. Dia ni perawi matruk. Perawi yang tidak terima periwayatannya lah tertolak. Demikianlah disebutkan oleh An-Nasai, Az-Zahabi dan lain-lain. Komentar ke-8 dah. Perayaan Haul ni tak sambut hari kematian ini tidak pernah diketahui di zaman Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tak pernah berlaku 300 Hijrah awal dah. Perayaan tersebut tidak juga diketahui oleh imam-imam mazhab yang empat lah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Tak pernah ada dalam kitab mereka. Dalam pendapat mereka, perbuatan zaman mereka pun tak wujud dah. Kerana memang perayaan ini adalah perkara yang baharu dalam agama Islam. Adapun yang pertama kali mengadakannya adalah kelompok Rafidah juga, Syiah juga. Dah. Sebelum ni kita bincang dah Maulid pun start dalam kerajaan Fatimiyah. Syiah di Mesir tu lah. Syariah kerajaan Fatimiyah, Syiah Ismailiyah, Qaramitah ni. Dia adik-beradik belaka, pok dia belaka tu lah. Jadi dia je start sambutan Maulid, Nabi Maulid Hasan Hussein dah, Ali dah. Jadi dia je sambut lah. Pok Syiah start. Haul pun Syiah juga start dah. Mereka mengadakan haul pada hari ke-10 Muharram sempena kematian Sayyidina Husain radhiyallahu. Jadi sambut 10 Muharram tu pok dia dia makan bukan puasa dah. Dan dia pula kerana sambut 10 Muharram bagi dia penting kerana sambut haul ni. Sambut kematian Sayyidina Husain radhiyallahu dah. Perbuatan mereka itu dibantah dan ditentang oleh para ulama sepanjang masa lah. Jadi kita ulama al-sunnah ni lawan haul ni. Lawan Syiah benar dah. Start dengan Syiah. Komentar ke-9. Seandainya perayaan ini disyariatkan, tentu akan jelaskan oleh Nabi SAW sebelum Nabi wafat dah. Kerana Allah telah menyempurnakan agamanya. Kalau benda tu penting, benda tu ada faedah, benda tu ada pahala, benda tu agama. Mesti Nabi ajar sebelum Nabi wafat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bermaksud pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat ke-3 dah. Komentar ke-10. Seandainya perayaan Haul ni sambut orang kematian, hari kematian Tok Guru ni merupakan sebahagian daripada agama yang disyariatkan, tetapi Nabi SAW tidak menjelaskannya kepada umat, Nabi tak ajar umat Islam ni, maka itu berarti Nabi SAW telah berkhianat. Kalau kita kata Nabi tak ajar, kita nak buat juga, Nabi khianat lah tak ajar benda lebih. Kalau kita kata memang fa'adah, ada pahala dah. Hal ini tidak mungkin berlaku kerana baginda SAW telah menyampaikan risalah Allah, agama Allah ni, ajaran agama dengan penuh amanah. Semua sekali Nabi sampaikan. Dan dengan sempurna sekali Nabi sampaikan belaka, tak tinggal sedikit pun ajaran Islam yang Nabi tak sampai kepada umat dia. Sebagaimana disaksikan oleh umatnya dalam perkumpulan yang besar di hari Arafah ketika Haji Wada. Jadi benda ni telah disaksikan oleh umatnya dah. Umatnya masa tu sahabat lagi lah. Telah beri kesaksian akan Nabi telah menunaikan amanah dia, cerita habis benda agama. Tak meninggal sahabat lah. An Jabir bin Abdullah fi qissati hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad balaghta wa addaita wa nasahta faqala bi ismi'ihi as-sababati yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas Allahumma ashhad salah marrat. Okay, bermaksudnya diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu tentang kisah hajinya Nabi SAW setelah baginda berkhutbah di Arafah. Nabi SAW bersabda, kamu akan ditanya tentang diriku. Lantas apakah jawapanmu dah? Kalau lepas ni masuk kubur ke, apa mereka tanya dia tentang Nabi dia.
Nak jawab apa ni? Umat Muhammad nak jawab kan? Mereka menjawab, sahabat-sahabat ni kata, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan, telah menunaikan dan telah menasihati. Jadi Nabi sapa belakang. Ballaghta wa addaita wa nasahta. Engkau menyampaikan dan telah menunaikan dan telah menasihati umat dia. Lalu Nabi SAW mengatakan dengan mengangkat jari telunjuknya ke langit. Nabi angkat jari telunjuk ke langit dan mengisyaratkan pada manusia. Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah sebanyak 3 kali dah. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Abdul bin Humaid. Jadi, semua ajaran agama ni, benda tu selesai dah. Kalau Nabi tak cerita acara, ritual ke agama perayaan haul, menyambut kematian tokoh-tokoh, bahkan hari kematian Nabi pun, tak ada perayaan, atau kematian sahabat pun Nabi tak buat perayaan, ataupun satu upacara, maka tu tak jadi agama lah, bukan agama lah, bukan agama Islam tu. Agama karut gitu lah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, Abdul bin Humaid. Okey. Komentar ke sebelah. Nabi SAW bersabda, Man amila amalan laysa alihi amruna fahuwa raddun. Bermaksud siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dan yang semakna dengannya menunjukkan tercelanya bid'ah, benda-benda rekaan dalam agama, sekalipun dianggap baik oleh manusia, walaupun manusia nampak comel, tak ada masalah, tapi tetap bahaya dah. Dan perayaan haul ni, sambut perayaan tentang kematian Tok Guru ni, termasuk perkara yang bid'ah dalam agama. Kerana tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat tak pernah buat, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Komentar kedua belah ni. Perayaan haul ini di samping tidak ada ajarannya dalam agama Islam, juga banyak mengandungi kemungkaran-kemungkaran. Majlis dia tu ada benda-benda muka dah, yang bertentangan dengan syariat sebenarnya. Bila demikian keadaannya, maka mungkinkah syariat Islam yang mulia ini menganjurkannya dan membolehkannya? Riwayat tadi pun dhaif belaka dan berat benar lah dhaif dia dah. Dhaif jiddah dah. Lepas tu benda pula, bid'ah pula dah. Benda pelik dah. Benda syariat Islam dan benda tu banyak pula ada unsur-unsur yang boleh membawa pada syirik dalam melampau dah. Dalam perayaan haul tu terdapat wasilah ghulu, tawasul yang berlebih-lebihan dah. Terhadap orang-orang soleh Tok Guru lah, dan tempat-tempat keramat tu melampau-lampau ambil berkat tawasul. Sehingga berlaku perbuatan berdoa dan memohon pertolongan pada Allah. Yang siapa tahap angkat Tok Guru, Tok Wali ni jadi Tuhan kecil. Tuhan ni jauh sangat dah. Tak siapa, tak payah jumpa. Tuhan kecil lah. Tok Wali lah. Wali kutub, wali abda, wali gapa ni. Yang boleh menunaikan hajat ganti kerja Tuhan dah. Itulah. Bertabaruk dengan cara yang salah dan banyak lagi kepercayaan-kepercayaan lain yang amat-amat bertentangan dengan ajaran syariat. Ia akan jadi gitu. Asal tidak gitu pun akan jadi gitu. Sebabnya apabila melampau-lampau, ia akan jadi gitu. Baik sekat awal-awal tak usah buat dah. Kalau dia buat, ia akan jadilah sekali orang akan ngaji agama pun mungkin ngaji sangat. Tak payah-payah lah sekali. Ia akan akad tegur tu macam Tuhan lah. Firman Allah SWT, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Bermaksud, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Surah An-Nisa ayat 171. Jadi, ahli kitab ni, Nasrani dan Yahudi ni, dia tak ada. Dia melampau tok guru dia, tok wali dia. Orang yang pendakwah dia. Jadi, dia taksub tu sampai akak tok guru dia sehingga jadi macam Tuhan. Ayat ini sekalipun tujukan pada ahli kitab, maksudnya adalah untuk memberikan peringatan pada umat Islam juga, agar mereka menjauhi sebab-sebab yang membawa kemurkaan Allah kepada umat-umat sebelumnya. Jadi walaupun ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, kalau kita ni orang Islam pun dia perangai jenis melampau, taghlu dah. Melampaui batas dalam agama, dia jadi macam ahlul kitab lah. Sepatutnya kita Islam tidak ghulu, tidak boleh jadi ghulu dah. Telajuk saya ke Tok Guru, telajuk saya kepada ulama ni, angkatnya jadi macam Tuhan kecil ni. Ayat ini sekalipun tuju kepada ahli kitab, maksudnya adalah untuk memberikan peringatan pada umat ini agar menjauhi sebab-sebab yang membawa kemurkaan Allah kepada umat-umat sebelumnya, iaitu Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Bermaksud, wahai sekalian manusia, berwaspadalah kamu terhadap sikap yang berlebih-lebihan dalam agama. Melampau. Okey, orang jahat, orang baik. Tapi melampau. Kuat doa ni. Over. Kerana sikap berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang sebelum kamu lah. Rigid sangat. Mesti pakai serba tak akal tak boleh lah. Macam-macam rigid, melampau.
Jadi sekali lebih batasan agama, adakah dia melampau habis. Hadir Ahmad An-Nasi, Ibn Majah dan Ibn Hibban. Okey, komentar ke-13. Bila perayaan ini diselenggarakan di kawasan perkuburan, maka terjatuh dalam larangan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Nabi lagi beraya di kubur. Dan larangan menjadikannya kuburan sebagai tempat ibadah. Satu lagi larangan, jadi dua perkara. Kalau buat haul ni di kubur, pertama Nabi lagi buat raya di kubur. Yang kedua, Nabi lagi sebagai tempat ibadah. Masalah haul ni ada unsur-unsur ibadah. Baca Quran, nasyid, qasidah. Jadi ada tempat ibadah, semayalah. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bermaksud janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai perayaan. Nabi tak beri beraya di kubur Nabi dah. Haul ke apa serupalah. Dan bersalawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu akan sampai kepadaku di mana pun kamu berada. Jadi selawat ni mudah. Sapa Nabi akan ada benda sapa dah. Sehingga sapa ke Nabi, Nabi jawab dah. Alam cara leroy lah. Kata ramah doa selawat ke Nabi nak jawab kan. Dia tak boleh kira zaman ni dah. Kita ni zaman leroy ni lain cara dia. Hadis Abu Daud, Tabarani, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Jika Rasulullah SAW melarang kuburnya dijadikan sebagai tempat hari raya, tempat haul perayaan hari kematian ni, atau tempat kunjungan beramai-ramai pun tak boleh dah. Bagaimana dengan kubur selain kubur Nabi lagi tak boleh dah. Tentu saja dilarang juga. Rasulullah SAW telah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Bermaksud janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca padanya surah Baqarah. Dan syaitan lagi surah Baqarah. Surah yang kita kena baca untuk halaji syaitan ni. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, Ahmad, Tirmizi dan Baihaqi. Kalau nak lagi syaitan, baca surah Baqarah. Jadi, Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Jadi kubur tu bukan tempat ibadah. Rumah kita kena ada cahaya ibadat, kena sembahyang malam, kena baca Quran dah. Jangan rumah kita tak baca Quran, tak sembahyang malam, tak sembahyang sunat ke apa dah. Jadi akan jadi gelap. Macam kubur rumah kita dah. Kubur bukan tempat baca Quran, bukan tempat beribadah, tempat sembahyang bukan dah. Jadi kubur ni tempat yang sunyi dah. Hadis ini mengisyaratkan bahawa kubur bukanlah tempat untuk beribadah. Oleh kerana itu Nabi SAW menganjurkan untuk membaca Al-Quran di rumah. Baca Quran di rumah bukan kubur dah. Dan melarangkan menjadikan rumah sebagai kubur yang tidak dibaca Al-Quran dalamnya. Jadi sini ulama faham Nabi larang, Nabi anjur baca Quran di rumah dan larang menjadikan rumah sebagai kubur yang tidak dibaca Quran dalamnya. Kubur ni bukan tempat baca Quran lah, poin utama dia. Komentar ke-11, selain orang-orang musyrik dan Yahudi, haul juga merupakan adat kebiasaan umat Nasrani ni. Jadi orang musyrik pada haul, Yahudi pun ada, dan orang Kristian pun ada haul ni. Sambutan kematian. Bukan sambut kelahiran, sambut kematian. Tok Guru tu tak boleh. Umat Nasrani setiap tahun memperingati wafatnya Isa Al-Masih AS menurut keyakinan mereka lah. Bertepatan dengan tanggal wafatnya. Serupa dah. Hari wafat dengan hari kelahiran. Hari kematian Isa Al-Masih menurut mereka adalah hari raya umat Kristian. Ini untuk mengenang jasa perjuangan dan pengorbanan Isa Al-Masih AS. Hari Isa Al-Masih AS disebut dengan hari Paskah dah. Paskah dah. Jadi gini, hari kelahiran itu hari Christmas lah. Ini bukan hari kelahiran. Hari Paskah ni hari haul lah kematian Nabi Isa dah. Tapi Nabi Isa tak mati lagi. Kita tak mati. Bagi dia mati dah. Sedangkan keyakinan yang benar adalah bahawa Nabi Isa AS masih hidup. Allah SWT mengangkat roh dan jasad Nabi Isa ni ke langit. Tidak sebagaimana sangkaan kaum Yahudi yang mendakwa telah berhasil menyalib dan membunuh Nabi Isa. Demikian pula sangkaan kaum Nasrani, kaum Kristian bahawa Nabi Isa AS telah wafat untuk menebus dosa para pengikutnya. Tak betul lakon. Komentar ke-15. Di setengah negara, haul dicemari dengan pelbagai bentuk bid'ah dan kesyirikan. Apabila kubur para syuhada atau orang-orang yang dianggap sebagai wali ditawah. Tambah lebih sikit, dia akan jadi tawah. Nak sambut haul, dia jadi tambah tawah. Dikucuk kubur pula. Dan disujud kat kubur pun ramai juga dah. Banyak. Kuburnya ditaburi dengan bunga-bungaan dan direnjasi wangi-wangi dah. Kubur tu habis bunga, bubuh wangi-wangi dah. Lepas tu kata keramat dah. Padahal dia bubuh banyak dia minyak wangi dah. Kain penutup kubur disalin dengan yang baru pada hari itu. Ada kain penutup kubur khususnya.
Sementara cebisan kain penutup yang lama pula dibahagi-bahagikan kepada pengunjung-pengunjung untuk mendapat keberkatan. Dia jadi serupa Nabi, lebih hebat Nabi dah. Dan jadi benda cebisan kain hak tutup kubur tu jadi macam kira berkat bagi pula pada dia. Suasana sekelilingnya dihiasi dan dipasang pula lampu-lampu kelip yang bergemerlapan. Seolah-olahnya bilik perkuburan orang yang dihauli itu menjadi bilik pengantin baru kubur tu jadi macam bilik pengantin baru dah. Kerana itulah haul dalam bahasa Urdu dipanggil urs, yang bererti majlis pengantin baru. Dia tak panggil haul dah. Tempat India ni, bahasa India Pakistan ni, bahasa Urdu dia panggil urs. Urs, bukan haul ni, urs. Jadi sambutan haul tu dia panggil urs. Sebabnya macam Tok Wali hak mati Tok Guru tu, dia jadi macam pengantin baru dah. Komentar ke-16. Walaupun disebutkan bahawa tujuan sebenar acara haul tu, sambutan hari kematian Tok Guru tu, diadakan adalah untuk mengenal sejarah hidup seseorang yang dianggap sebagai tokoh dan diharapkan sejarah perjuangan hidupnya menjadi pendorong yang kuat kepada generasi kemudian. Itu matlamatnya supaya orang lain, budak-budak ni tiru Tok Guru dulu dah. Sejarah Tok Guru. Namun para ulama tetap mengharamkannya juga lantaran ia telah bersebati dengan sekian banyak bid'ah dan kesyirikan. Jadi ulama lagi sebabnya sadu zar'ah. Dia akan jadi ada unsur-unsur syirik, bid'ah ke apa dah. Kerana itulah Syekh Maulana Sana'ullah dalam tafsirnya dah. Ini ulama India dah. Maulana Sana'ullah. Syekh Maulana Sana'ullah dalam tafsirnya menulis, la yajuzu ma yaf'aluhu al-juhal biqubur al-awliya wasyuhada min al-sujud wat-tawaf hawlaha wattikhadh as-siraj wal-masajid 'alayha wa min al-ijtima' ba'da al-hawl kal-'iyad wa yasmunahu ursana. Bermaksud tidak harus, yang haram apa yang dilakukan oleh orang yang jahil terhadap kubur para wali dan para syahadat. Orang mati syahid dengan bersujud dan mengelilingi kubur lah. Ini bertawaf di sekeliling kubur. Memasang lampu-lampu khusus, membina masjid di atas kubur kerana tujuan untuk ambil berkat padanya. Jadi masjid tupai kubur, berkat kubur Tok Guru, Tok Wali lagi berbanding masjid dia. Kena tupai masjid ni, kena tupai berkat Tok Guru. Dan berkumpul setiap tahun di situ seperti pada hari-hari perayaan. Mereka menamakan acara itu urs. Ursan. Jadi bahasa Urdu ni urs. Lihat tafsir Mazahari jilid 2 muka surat 65. Tafsir bahasa Urdu ni pun banyak dah. Kita masuk sudah satu lepas ni kali. Panjang sikit. Tak boleh lagi. Sudah satu panjang kita baca lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.